Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Idham bin Ismail. Saya bernombor matrik 074100. Saya ialah pelajar DPP Uniza Putrajaya. Okey. InsyaAllah video kali ini saya akan memberikan pandangan saya terhadap soalan yang diberikan oleh pensyarah saya, iaitu Ustaz Hussein. Okey, kita teruskan kepada soalannya. Soalannya berbunyi, apakah kesan jika ujian sumatif tidak dilaksanakan tetapi sebaliknya hanya bergantung sepenuhnya kepada ujian formatif dalam menilai tahap kefahaman dan penguasaan murid di sekolah? Sebelum saya teruskan kepada soalan tadi, izinkan saya menjelaskan apakah itu ujian formatif dan apakah itu ujian sumatif. Okey, yang pertama ujian formatif. Ujian formatif ialah ujian yang dibentuk secara formal ataupun tidak formal bagi mengesan kemajuan murid terhadap sesuatu pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi ialah ujian formatif. Ujian formatif ni ialah ujian yang dilakukan secara formal ataupun secara tidak formal. Bagi ujian formatif secara formal ialah seperti biasalah, murid-murid hendaklah membawa pensel, kertas ataupun semua peralatan yang ingin dibuat ujian secara formal. Okey, untuk ujian secara tidak formal ialah ujian ini dilakukan oleh secara pemerhatian guru terhadap murid. Pemerhatian guru terhadap murid ini di dalam satu kelas, seperti ujian PBD. Ujian PBD ialah bermaksud ujian pentaksiran bilik darjah. Bila mana murid-murid itu berada dalam bilik darjah, guru-guru akan menilai murid-murid itu di dalam bilik darjah, sama ada dari segi kelakuan dia, kemahiran dia, ataupun dari segi mental dia berfikir apa semua tu. Guru-guru akan menilai semua itu. Okey, seterusnya ialah ujian sumatif. Apakah yang dimaksudkan dengan ujian sumatif? Ujian sumatif ialah ujian yang dijalankan secara formal bagi mengesan pencapaian murid dalam tempoh tertentu untuk persekolahan. Ujian sumatif ini juga merangkumi beberapa bab dan tajuk yang banyak dalam tempoh tertentu. Contohnya ujian sumatif ini ialah contoh yang kita paling ketara sekali ialah contoh ujian SPM dan ataupun ujian peperiksaan akhir penggal. Ujian sumatif ini bertujuan untuk mengenal pasti pencapaian pelajar untuk beberapa topik pembelajaran. Okey, pada pandangan saya ialah kesan jika ujian sumatif tidak dilaksanakan ialah guru-guru ini sukar untuk menilai tahap pencapaian murid, kerana ujian sumatif ini ialah ujian yang paling terbaik untuk guru-guru itu menilai tahap pencapaian murid itu sendiri. Okey, seperti yang saya katakan tadi, ujian sumatif bertujuan untuk mengenal pasti pencapaian murid di dalam kelas itu sendiri. Dengan adanya ujian sumatif, guru-guru ini dapat menilai pencapaian murid mengikut murid-murid itu sendiri. Murid 1, murid 2, murid 3, guru-guru akan dapat menilai dengan adanya ujian sumatif. Contoh ujian sumatif ialah ujian yang dilakukan oleh guru ataupun yang ditetapkan oleh sekolah ataupun jabatan, seperti ujian penggal 1, ujian penggal 2 ataupun ujian SPM dan ujian penggal akhir. Ini dapat disimpulkan bahawa guru-guru ini akan dapat menilai tahap pencapaian murid dari segi skor markah dia dengan ujian yang dilaksanakan oleh guru-guru itu sendiri.
Okey, contohnya ujian penggal 1. Ujian penggal 1 bab 1 sampai bab 3 itu dipanggil ujian sumatif kerana merangkumi banyak bab. Di situ guru-guru dapat menilai pencapaian murid daripada bab 1 sampai bab 3. Jika ujian formatif ini ialah hanya mengajar di satu bab ataupun subtopik, dan guru-guru ini akan mentafsirkan murid ataupun beri ujian kepada murid mengikut subtopik yang telah diajar hari ini dan diberikan pentafsiran hari ini juga. Itu adalah ujian formatif. Okey, seterusnya ialah jika ujian formatif hanya dilakukan di sekolah dan ujian sumatif tidak dilaksanakan, maka murid-murid akan berfikir di tahap yang rendah sahaja. Jika ujian formatif ini dilakukan, kesannya ialah jika ujian formatif ini hanya dilakukan kepada murid, kesannya ialah murid-murid ini akan berfikir di aras yang rendah. Manakala jika ujian sumatif ini dilaksanakan, murid-murid ini akan berfikir di aras yang tinggi. Menurut teori taksonomi Bloom, murid-murid yang berfikir di aras yang rendah 1 sampai 3 iaitu kebat, kemahiran berfikir aras rendah. Manakala menurut taksonomi Bloom, teori taksonomi Bloom, murid berfikir di aras yang tinggi ialah 4 sampai 6 iaitu kebat. Kebat ini ialah bermaksud kemahiran berfikir aras yang tinggi. Kita boleh nilai murid-murid itu dari segi kebat ataupun kebat. Okey, yang kebat ini ialah murid-murid berfikir di aras yang rendah, yang kita boleh menyimpulkan dia memberikan penilaian ujian kepada murid itu berbentuk objektif. Dan manakala untuk kemahiran berfikir aras yang tinggi ini ialah murid kita boleh berikan kepada dia soalan berbentuk berfikir aras tinggi. Contohnya memberi soalan subjektif. Okey, bila memberikan soalan subjektif ini akan membuktikan murid-murid itu akan berfikir di aras yang tinggi. Itu ialah menurut teori taksonomi Bloom. Jika ujian formatif ini dilaksanakan sahaja tanpa mengadakan ujian sumatif, murid-murid ini akan berfikir di aras yang rendah, iaitu sukarlah bagi guru untuk menilai murid. Dan bagi ibu bapa pula merisaukan anaknya. Bagaimanakah guru-guru ini akan membuat tafsiran kepada anaknya, sedangkan anaknya ini pandai, tetapi guru itu menilai anaknya itu dari segi penilaian guru itu sendiri. Contohnya guru-guru membuat ujian formatif, iaitu pentafsiran bilik darjah. Guru ini akan menilai hanya murid di dalam bilik darjah sahaja. Okey, menilai dari segi apa? Dari segi tingkah laku murid, dari segi kemahiran murid, dari segi apa jua yang murid lakukan, ataupun dari segi tugasan yang diberikan kepada murid, ataupun kuis, ataupun soal jawab yang diberikan oleh guru dan murid itu menjawab. Itulah yang dilakukan oleh ujian formatif, iaitu guru bertanya dan murid menjawab, dan guru akan memberikan markah kepada murid mengikut jawapan yang telah murid berikan. Okey, itu adalah pandangan saya bagi menjawab soalan ustaz itu. Bagi saya, pandangan saya ialah ujian sumatif ini harus dilaksanakan di sekolah kerana mudah untuk guru untuk menilai pencapaian murid, dan baik untuk murid untuk meneruskan lagi pemikiran murid itu berfikir di aras yang tinggi dan membuatkan murid itu menjadi pelajar yang cemerlang.
Okey, itu adalah pandangan saya lah. Saya memilih ujian sumatif supaya dilakukan di sekolah. Okey. Assalamualaikum.